Assalamualaikum rakan-rakan semua. Okey, ini ialah sambungan daripada video yang pertama. Bagi yang tidak berkesempatan mengikuti video yang pertama, boleh cek link video yang pertama di ruangan description di bawah video ini. Okey, kita terus kepada langkah-langkah membuat aplikasi di handphone untuk simpan data murid. Jom. Okey, cikgu. Sekarang kita akan masukkan data murid. Okey, kita tekan yang ini cikgu, klik ini 01. Okey. Nama murid katakanlah kita letak Suhada binti Jamil. Okey, Suhada binti Jamil, gambar. Kita klik gambar ini. Okey, kita carilah gambar yang ada dalam kita punya data. Okey, katakanlah cikgu saya letak gambar ini ya. Okey, cikgu open. Kita open. Okey. Sudah masuklah cikgu di sini. Ya. Okey, sudah masuk. Tarikh lahir katakanlah cikgu letaklah 13 hari bulan 4 katakanlah 2008. Ini contoh sajalah cikgu ya. 4 kita bagi katakanlah 28 kilo. Okey, tinggi katakanlah 123 cm. Okey, katakanlah alamat Taman Desa, okey, Kuta Belud, Sabah. Okey, cikgu. Yang data-data ni kita masukkan. Ini kalau ada berat dengan tinggi ini biasanya guru PJ ni nak data-data yang lengkap begini kan cikgu, untuk SEGA, ujian SEGA. Jadi kalau ada dengan aplikasi ni kita send sajalah dengan dia, aplikasi itu dia boleh buka dalam dia punya aplikasi dalam smartphone. Jadi mengurangkan penggunaan kertas lah cikgu, memudahkan kita send saja. Okey, kita teruskan cikgu. Nama bapa penjaga katakanlah tadi kita letak nama tadi ini Jamil lah, Suhada binti Jamil. Okey, sekarang Jamil bin Abu. Okey. Nombor telefon penjaga 013-821-2245. Contohlah cikgu. Okey, kita bagilah. Kemudian kita save cikgu. Okey. Apa yang berlaku di sini cikgu ialah, cikgu nampak tak nombor 1 tu, yang merah, warna merah ni. Okey. Ini tandanya data itu sedang dihubungkan dengan kita punya spreadsheet tadi tu, yang pangkalan data kita tu. Okey, sekarang dah hilang, bermakna sudah selesai data itu disimpan di situ. Okey. Tengok cikgu. Bila kita admin, kita boleh ada tanda sampah di sini ni, tong sampah ni, kita boleh buang, delete ini, kita boleh edit, ada tanda di sini ni. Okey, kita tambah lagi yang kedua. Katakanlah murid kita yang kedua. Okey, nama Saleh bin Abdullah. Okey. Kita klik tanda kamera ni, ikon kamera ni, gambar. Dia akan link dengan kita punya PC. Kita cari, katakanlah saya nak cari murid saya ini ya. Okey, biarkan dia upload. Okey, ini cikgu. Lepas tu tarikh lahir katakanlah 24 hari bulan 5 2008. Okey, ini contoh sajalah cikgu. Berat 32 kilo. Tinggi kita bagi 133 cm. Okey, alamat katakanlah Kampung Tamau
Kota Belud, Sabah. Okey, cikgu. Lepas tu, nama ibu, nama bapa penjaga, katakanlah Abdullah bin Rahman. Okey, Rahman. Saya sengaja menggunakan huruf besar cikgu supaya cikgu nampak dengan jelas lah. Sebenarnya boleh ni huruf kecil pun boleh. Okey, nombor telefon 014 678921. Okey, contohlah cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kosong lagi cikgu. Kita tambah. Kemudian kita save. Okey, ada tanda timbul lagi nombor 1 di sini warna merah tu. Okey, dia akan link. Kita tunggu sehingga hilang tanda ini. Okey, barulah data itu sudah di link dalam kita punya Google Drive tadi ya, cikgu. Okey. Kebaikan untuk aplikasi ini juga cikgu, kita boleh buat ketika tidak ada rangkaian atau sambungan internet. Maksudnya kita offline, kita boleh edit. Admin boleh edit dan kita tunggulah. Bila kita edit, dia akan keluar yang tanda merah di sini tu. Okey. Dan bila ada line, kita sambungkan balik handphone kita, smartphone kita dengan internet, maka tanda itu akan hilang. Apabila data itu sudah dimuat ke dalam kita punya data tadi dalam Google Drive kita. Okey. Mari kita lihat cikgu di mana data itu disimpan. Okey, data itu disimpan di sini. Okey. Automatik kan cikgu? Tadi data monitor 4 kita buat bilangan nama, gambar, tarik, berat. Okey, dan yang ini sekarang ni dia sudah masuk secara automatik di sini cikgu. Okey. Kita hanya boleh hijazlah cikgu. Kita boleh ubah dia punya ni kolom kan supaya nampak. Okey. Okey cikgu. Saya nak tunjukkan dengan cikgu sejaklah proses ini untuk memudahkan cikgu. Okey. Okey cikgu, sudah jelas lah. Okey. Mungkin cikgu tanya, yang gambar tadi masuk ke mana? Ini admin saja kan gambar. Gambar tu cikgu masuk dalam Google Drive kita. Kita buka Google Drive. Okey, kita refresh. Okey cikgu. Ni nah, gambar tadi tu cikgu. Ada sudah. Gambar murid kita. Dia masuk di sini. Data dia akan masuk di dalam kita punya spreadsheet. Gambar dia akan masuk, image ini akan masuk dalam kita punya Google Drive. Tapi dalam Google Drive kita lah, spreadsheet itu dalam Google Drive kita juga. Okey. Okey cikgu. Setelah selesai itu, data sudah muat naik. Jadi mana kita boleh tambah lah cikgu. Kita boleh tambah lagi kalau kita nak yang ketiga. Buat yang seperti itulah. Lepas tu kita save. Begitulah seterusnya. Kalau kita ada 20 orang murid, kita buatlah 20 orang murid, masukkan data, gambar. Lebih baik kalau gambar yang kita nak masukkan tu gambar yang berukuran pasport lah cikgu, supaya nampak jelas kan. Okey. Yang ini gambar yang saya muat naik ni ialah gambar yang saya ambil sejak ni. Bukan berukuran pasport. Okey. Setelah tu cikgu, kita sudah selesai semuanya. Sekarang kita akan link cikgu. Kita akan dapatkan link untuk kita punya smartphone untuk diinstal dalam smartphone kita. Okey. Kita klik user ni yang cikgu ni, yang ini cikgu, untuk kita dapatkan paparan seperti ini dan kemudian kita klik link yang di atas tu. Okey. Ada dua link di sini. Satu cikgu, link install link ini. Okey. Bila kita copy ni dan kita paste di WhatsApp atau di Telegram, okey, katakan kita nak install di Telegram kita, di smartphone kita, kita perlukan inilah install link ni. Bila kita klik dalam kita punya smartphone, automatik dia akan minta kita install. Nanti saya akan tunjukkan prosesnya di akhir video ni ya, cikgu. Okey. Bagi yang bawah ini, yang ini browser link ini jika kita nak buka
kita tak mau install tapi kita buka menggunakan browser kita, Google Chrome. Okey. Contoh untuk kali ini, untuk di sini ni, so saya gunakan PC, saya nak tunjukkan bagaimana kita nak buka browser link ni menggunakan inilah link ini. Okey, kita copy paste cikgu. Kita copy, Ctrl C. Okey, pada keyboard kita, kita buka browser baru, kita klik di situ, Ctrl V cikgu. Okey, kita enter. Okey cikgu, kita akan nampaklah cikgu, kita akan lihat inilah data kita. Kerana kita admin tadi cikgu, admin data murid tahun 4, ini admin, kita punya user ni cikgu. Kena kita admin, maka kita boleh edit lah cikgu. Kita nak edit. Okey, kalau kita nak edit, ini gambarnya cikgu. Okey, nak edit, katakanlah berat dia dah bertambah lah, berat dia 29. Okey, 29 dapat dah berat dia bertambah lah cikgu. Kita klik save sahaja. Okey, boleh edit cikgu. Ini yang kita nampak. Kita nak buat satu persatu, nak lihat, boleh cikgu. Okey, inilah data dia. Okey cikgu. Gambar ni kalau dalam bentuk pasport boleh nampak keseluruhan dia. Okey, inilah cikgu data dia. Nama Suhada binti Jamil, ni tarikh lahir, berat dia, tinggi dia dalam cm, ini alamat dia, kemudian nama ibu bapa dia, nombor telefon dia. Okey. Ini selesai cikgu untuk admin, untuk kita sebagai guru kelas ataupun guru mata pelajaran. Okey, kita boleh edit lah. Okey cikgu, sekarang selesai untuk itu. Okey, saya nak copy dulu cikgu. Copy, Ctrl C. Okey, saya paste di Telegram saya. Okey. Okey cikgu, Ctrl V. Kemudian yang tadi tu pun link tu, saya nak link, nak ni juga ni, nak copy juga. Okey, Ctrl C. Kemudian masuk kepada kita punya Telegram, Ctrl V. Okey. Ini nanti saya akan gunakan, kita akan gunakan untuk kita yang satu atas ni untuk install dalam kita punya smartphone aplikasi kita, dan kedua ni jika kita nak buka browser. Okey cikgu. Sekarang saya akan tunjukkan kita masuk ke fasa yang ketiga, iaitu buat apps untuk klien. Maksudnya apps itu hanya boleh dilihat oleh klien. Tidak boleh diedit, tidak boleh dipadam, tidak boleh diubah dan sebagainya. Okey. Bagaimana caranya cikgu? Kita pergi My Apps. Okey, kita pergi My Apps. Kita buat New Apps macam yang mula-mula kita buat tadi. Start. Okey. Data murid tahun 4, kita ambil data balik cikgu. Yang tadi itu data murid tahun 4. Okey, kategori kita buat yang macam tadi. Okey, lepas tu kita klik ni untuk import data tadi. Okey, kita data murid tahun 4. Kita klik dan select sahaja. Okey, kita biarkan dia akan muat naik. Okey. Biarkan sebentar. Kita tunggu untuk proses itu. Okey, masih lagi cikgu. Tunggu sebentar. Okey. Sudah di link kan, dihubungkan. Okey, sekarang dia akan buka ni. Okey cikgu. Okey, data murid tahun 4. Yang inilah cikgu tadi. Masih lagi lah yang tadi ni Masih lagi tadi yang kita sudah buat, yang sudah kita masukkan. Selesai sudahlah kita buat tu. Sekarang kita nak buat yang klien punya, yang untuk tak boleh diedit. Cikgu. Okey. Caranya ialah kita pergi user.
Okey, kita pergi user. Kita pergi user. Sekejap cikgu kita klik yang ini cikgu. Sekejap ini posisinya sama. Okey. Okey cikgu, kita klik data. Kemudian bila kita klik data, kita akan dapat ini cikgu. Okey, yang tadi kita benarkan untuk admin tadi itu untuk update, untuk add dengan untuk padam. Edit lah cikgu Sekarang ni kita tak akan benarkan semua ini berlaku. Jadi caranya adalah kita klik read only. Dia hanya baca saja, dia akan nampak saja cikgu. Tengok, cuba cikgu tengok ni sebelah ni sudah berubah. Tidak ada sudah ikon untuk pensel situ dengan tong sampah. Okey, bermakna tak boleh edit sudah cikgu. Okey, semuanya tadi sama, ini tak ada apalah cikgu. Okey, kita data murid tahun 4, kita save sahaja. Okey, kita save sahaja cikgu. Ini untuk katakanlah kita nak bagi dengan guru PJ, contoh dia nak data ni, guru buku teks, guru RMT, contoh dia nak data ni, kita bagi sejak link dengan dia, dia akan install di handphone dia dan dia akan nampaklah, dia akan dapat lihat data murid kita. Okey. Lepas tu cikgu selesai. Untuk yang tadi kita sudah save, kita hanya dapatkan link saja cikgu. Tekan user, klik user ni, lepas tu link. Dan seperti yang saya bagi tahu dengan cikgu, kalau nak install, kita nak bagi dengan rakan kita, kita klik yang install link ini, kita copy, kita paste di Telegram atau di WhatsApp. Okey. Saya nak guna Telegram sejak dulu cikgu. Okey. Lepas tu kalau kita nak browser juga nak buka pun boleh. Kita copy. Okey. Kita paste di Telegram. Okey, ataupun di WhatsApp. Okey, sekarang kita nak cikgu copy browser ni. Kita nak buka browser baru. Kita nak tengok, nak lihat macam mana kita punya data. Contohlah kita sudah buat semua 25 atau 30 orang murid kita, cikgu. Okey, kita buka browser baru, kita paste yang tadi itu. Okey. Okey, ini ialah apps untuk klien, cikgu. Ini yang kita bagi dengan klien kita. Okey, cikgu. Ini yang kita nak bagi dengan klien. Dia boleh nampak, cikgu. Boleh lihat nama murid, tarikh lahir, berat, alamat, ini. Dia tak boleh edit. Okay, tak boleh diedit cikgu. Okay, begitu juga dengan yang tadi ni. Tak boleh edit. Okay, nama saja dia nampak, alamat dan apa-apa maklumat yang kita bagi dalam kita punya pangkalan data tadi yang kita perlukan. Jika 30 orang murid kita, 30 orang murid lah dia akan nampak data di sini bila dia perlukan. Okey cikgu, sangat memudahkan kita. Okey. Dan menyenangkan kerja kita untuk simpan data dalam pangkalan data yang kita buat dalam aplikasi ini. Dan aplikasi ini senang kita untuk dapat lihat dalam kita punya smartphone ataupun handphone kita. Jadi memudahkan kerja kita, memudahkan kerja rakan kita. Okey cikgu, sampai di situ dulu pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loceng cikgu, supaya apa-apa video terbaru dalam channel ini cikgu akan dapat notificationnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.